Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Ben. Saya Ben kembali menemani anda. Hari ini kita ada istimewa topik berkaitan dengan Harimau Melaya pada penghujung segmen ini nanti. Tetapi terlebih dahulu aku nak introduce dulu tetamu-tetamu aku pada hari ini. Dua tetamu yang tidak asing lagi. Nizam Archibald yang setelah sekian lama tak muncul. Selalu tengok dia dekat TV Selangor. Betul eh? Betul. Kan, macam topik yang kau cerita kan? Biasalah. Lepas tu baru ni aku nampak kau pergi ke Indon. Ya betul. Apa yang kau buat kat sana sebenarnya? Saja nak jumpa Boyan Hodak dengan Kevin Ray Mendoza. Rindu kan? Rindu. Style lah kau. Izwan Makno, penampilan back ini sebab kau perform ni kita panggil ni. Okey. Kan? So kau bawa lah perwatakan yang sama kat Wan Steady Wan. Tadi baru cerita pasal pengalaman dia sebagai FM dalam perlawanan Jordan dalam Korea Selatan satu ketika dahulu. Yang akan dikongsikan dalam segmen ketiga. So jangan kau tak nak terlepas benda tu. Sebelum tu aku nak ingatkan korang, sebelum kita start dengan topik-topik kita, kita ada platform dekat Spotify, kita ada platform dekat Shock Podcast, kita ada platform dekat Astrogo dan juga dekat Apple Podcast, di mana korang boleh mendengar full version BDB. Setiap kali selepas program ni dah selesai, korang dah boleh pergi check. Kita akan upload selalunya dalam hari yang sama ataupun sehari selepas. So jangan lupa platform-platform ini untuk mendengar podcast Berbulu dengan Ben full 1 hour, tak ada gangguan. Okay, khas untuk korang. Dan juga of course dekat Astrogo korang boleh tengok secara visual lah, secara penuhnya setiap satu episod Berbulu dengan Ben. Alright guys, aku nak ingatkan satu lagi segmen debat akan diperkenalkan pada hari ini berkaitan dengan isu Ben White, sama ada dia memang berhak untuk memilih jalan karier dia sendiri ataupun dia menolak kemungkinan untuk demi negara nak pergi berperang untuk negara, ibarat dia lah kan. Mungkin ada pendapat yang berbeza daripada dua guest aku pada hari ini. Semuanya akan dibincangkan seketika nanti. Sebelum itu, nak tengok dulu antara perlawanan paling epik, aku rasa cup tie game yang terbaik dalam sekian lama pernah aku tengok, Manchester United lawan Liverpool. There's room here for Garnacho. Can he place one past Kelleher? And in the end, Hoyland sends it up to Nunes. McAllister, Alexis McAllister on the stroke of half-time. Nunes, you can let fly here. It carried away for Salah. Liverpool lead. Anthony's in there. He squeezed it in. He has. It's 2-2. Tomine for Rashford this time. Extraordinary 3-3. Gets it back from Garnacho. The young man, can he make himself a hero? He has done. It's Manchester United's quarter-final in classic Manchester United fashion. What a game lah. Aku rasa dalam game ni, 2 kali aku tak bagi harapan langsung kat Man United. Dalam game tu juga. Tapi 2 kali Man United melakukan apa yang kerap dilakukan zaman Fergie time satu ketika dahulu. What a game, what a performance. Walaupun Man United serba kekurangan, mereka tetap cari cara untuk menang. Tapi cerita pasal tetap cari cara nak menang, satu lagi pasukan yang dikatakan magic of the FA Cup, which is team championship yang bernama Coventry City, dengan berbekalkan pemain Amerika Syarikat Haji Wright, berjaya untuk menewaskan Wolverhampton Wanderers, bukan di laman sendiri, di laman lawan. Wow. Dan hampir juga berlaku dekat Stamford Bridge, kalau tidak kerana ada pemain dilainkan kad merah untuk Leicester City, dan akhirnya Madueke yang masuk selaku pemain gantian dan melakukan tugas yang baik untuk Chelsea menang 4-2 akhirnya selesa lah kan dalam waktu kecederaan untuk Chelsea juga mara ke peringkat separuh akhir. Semua perlawanan-perlawanan akan dilangsungkan di Wembley untuk pengetahuan korang. FA Cup semi-final semua akan berlangsung dekat Wembley, so tak ada kelebihan home atau away untuk mana-mana pasukan. Tetapi kita nak cerita tentang perlawanan yang aku kategorikan antara perlawanan aku terhibur. 120 minit yang aku rasa tak rugi tengok sampai pagi buta. Wan, kau ni benda ni aku nak kena petik sebab beberapa episod yang lalu kau ada sebut tentang Anthony main left back. Dan of course kita akan cerita dengan lebih detail. Tapi bila tengok Anthony main left back, bukan nak kata dia natural left back, tapi secara tak langsung sistem yang dia sendiri geleng kepala apa jadah semua dia tak nak. Lalas, benda tu jugalah yang secara tak langsung sistem tu yang membawa kemenangan. Okey. Kalau ingat lagi balik last aku punya appearance cakap pasal MU ni, sepanjang season ni tak ada satu game pun yang menggembirakan walaupun menang. Betul. Okey. Tetapi last game lawan Liverpool itulah game yang terbaik untuk Manchester United, yang terbaik bukan kata antara yang terbaik, setuju. yang terbaik. Dan satu benda yang aku rasa sangat bukan sangatlah sekarang ni amat kan berpuas hati sebab Ten Hag dia tak stick dengan apa yang biasa dia buat. I mean, macam aku kata, kalau kau dah tak boleh main
right wing, kenapa tak letaknya Anthony main left back? At least defense dia ada defensive rate yang baik. Ya. Betul. Kan? Nampak seolah-olah Ten Hag dengan cakap kau lah, Wan. Kan? So aku nak tengok benda-benda tu dan benda tu berlaku. Dan benda tu berlaku. Oh yalah, kadang-kadang kau gamble, kadang-kadang kau menang, kadang-kadang kau kalah, tapi at least kau cuba something yang different. Betul. Kalau tak Syashid ni glove main back kiri. Betul. And then Tapi result dia kau sama. tahu kan, benda tu dilakukan atas dasar kau dah ketinggalan, kau dah terdesak. So Ten Hag pergi all out attacking. Tapi cerita pasal all out attacking ni Ahmad Diallo dia masuk ataupun lebih dikenali dengan nama Ahmad lah kan. Ataupun nama budak yang kononnya perut kosong yang dihantar untuk tapau Liverpool sebab dia berpuasa kan. Pendapat kau sendiri tentang player ni sebab dia last season tak silap aku dia main untuk dia loan out to Sunderland apa semua, 14 gol 4 assist tak silap aku. Form dia cantik, cuma this season dia banyak melalui fasa kecederaan. Betul. So dia macam star in the making tapi dia tak banyak game time. Adakah ini bukti di mana selepas ini Ten Hag kena perlahankan, orang kata tak adalah perlahankan, kena lajukan lagi transition dia masuk dalam first 11 macam dia buat dengan Garnacho? Pun boleh juga. Satu kita kena ingat, ada Ahmad dalam Ramadan. Yeah. Seperti dia skor. Sebenarnya Ahmad ni kalau tanya pada fan-fan MU, termasuk aku sendiri, dia adalah antara player yang macam kenapa tak pakai? Macam dah banyak game dia Ten Hag akan pakai Forson, Anthony, Rashford di position tu. Betul. Sedangkan Ahmad available. Dan untuk game ni finally dapat juga dia masuk dan bermain walaupun di bulan Ramadan berpuasa. Dan dia tunjukkan, sebab kalau nak tengok bukan setakat pada gol dia, tapi juga pada defensif dia punya cara-cara dia bertahan tu. Even kalau tengok gol kemenangan tu terhasil daripada hasil defensif dia juga. Dia rebut bola dan pas kepada Garnacho pergi ke depan. So Betul. memang aku nak tengok Ahmad ni main lebih banyak sebab aku teringat masa awal-awal dia masuk MU, zaman Ole dulu dia skor lawan AC Milan. Betul. So dan dia mungkin ada certain loan yang tak menjadi, macam dia pernah pergi juga ke Rangers. Tapi dengan Sunderland nampak dia boleh main. So tolonglah Ten Hag bagi dia peluang main banyak lagi. Banyak talking point dalam game ni sebenarnya sebab Ahmad Diallo kita dah sentuh pasal Anthony punya peranan. Walaupun dia masuk sebagai right winger tetapi selepas itu dia lagi-lagi lepas dia skor tu yang dia tak masuk akal tu, kenapa aku yang kena dikorbankan dekat left back ni sedangkan aku yang baru skor. Mungkin dia rasa macam itulah. Mungkin dia rasa dia diaibkan oleh Ten Hag. Tapi lepas game Ten Hag dia cakap Wan yang dia dah buktikan yang dalam sistem apa-apa sistem pun dia boleh perform sebab one of course dia left footed. Yeah. Tapi apa yang betul-betul menghairankan aku Wan adalah jaringan dia adalah seolah-olah dia ludah balik kat kita tau. Kita selama ni panggil dia fidget spinner. Kan? Kita selalu kata kaki kanan dia mati. Betul. Kita kata kaki kanan dia untuk berdiri saja. Tapi dia buktikan kat kita Wan, dia spin, dia pakai kanan skor Wan. Seolah-olah dia ludah balik kat kita Wan. Macam mana ni Wan? Is Anthony back ke macam mana ni? Kau ingat tak gol ketiga Liverpool? Okey. Harvey Elliott. Ataupun gol Liverpool reflect dua kali Dua reflect. Betul tak? Selain daripada gol Salah, first goal dia reflect. Deflect, yep. Third goal reflect. Betul. So, komentator cakap apa? Komentator kata kalau kau tak try, kau tak dapat apa. Betul. So pada aku itulah peranan yang kau kena try lah dalam D. And then dan dia mengingatkan aku kepada game MU lawan Makeda. Lawan Aston Villa. Lawan Aston Villa ya. Kan? Federico Makeda. Debut first time main. Wow. Engkau 3 sama, last minute kau turn, kau score. Sebab kau shoot. Betul. Kan? So yang itu yang kita nak tengok kepada dan kalau kau notice lawan game Liverpool ni tak banyak sangat dia orang tak menjadikan Onana tu sebagai playmaker. Betul. Okey. So tak banyak sangat back pass. Yep. Okey. So dapat bola pergi depan. Dan dia sangat-sangat berbeza macam mana approach MU masa lawan City. Ya betul. Kalau lawan City tu nampak terlalu defensif. Yang ni nampak, aku rasa ini adalah satu game yang nampak MU menyerang. Walaupun ada certain period kita nampak Liverpool yang pegang game. Walaupun main counter, tapi lebih kerap. Yes, lebih kerap dan nampak bila menyerang tu buat defend Liverpool kucak-kacir lah dengan barisan pertahanan Liverpool yang masuk play-play muda yang bukan first 11. So ini adalah masanya untuk try lah. Itu yang terjadi especially dengan gol Anthony tu. Kau nampak tak perbezaan apabila sebab kita tahu Garnacho selama ni sebab Rashford memang suka main belah kiri dan
dia kira macam anak emas Ten Hag juga. Dia memang tetap main belah kiri. Center forward akan dipenuhi peranan tu oleh Højlund. Selama mana yang dia mampu dalam game ni, dia terpaksa dikeluarkan. Itulah time benda tu shift di mana Rashford jadi center forward, Garnacho terpaksa main kanan sepanjang game. Sampailah Højlund dikeluarkan, Garnacho switch ke sebelah kiri dan kau nampak Garnacho yang berbeza. Which is Garnacho juga, Wan, memainkan peranan yang penting dalam beberapa gol yang dijaringkan oleh Man United juga. Sebenarnya kalau kau fikir dari segi transition, dari segi kelajuan counter tu. Tapi kalau kau ingat, MU ada striker baru. Harry Maguire. Itu nak sentuh lah kejap lagi kan. Itu yang aku tak masuk akal tu. Sebab pada satu ketika aku tengok centre back korang, Bruno Fernandes. Okey, Dalot right back. Bruno Fernandes. Sepatutnya Harry Maguire. Mana Harry Maguire? Harry yang ke depan. Even Anthony lagi ke belakang daripada Harry Maguire tau. Kan? Itu yang aku kata yang kita tak dapat tengok as a fan MU, yang tak dapat tengok benda yang lain daripada sebelum ni. Kan? Aku honest lah, aku expect yang MU akan main macam mana lawan City, kau parking bus and then kau counter. Tapi different game yang player tunjukkan, dapat bola pergi ke depan, attack je, kita tahulah memang. I mean open game lah kan. Sangat-sangat berbeza dengan City punya game yang kau shot satu gol, lepas tu kau lepaskan dekat lebih 20 shot. Game ni pun berlaku benda yang sama sebenarnya kalau nak diikutkan. Juga Liverpool punya shot, Liverpool kena pun berapa banyak. Betul. Itu beza dia. Itu beza dia. So kau match Liverpool punya output, tapi ramai akan katakan yang especially Liverpool punya fan club, aku tengok kebanyakan Liverpool punya artikel yang daripada Liverpool Echo lah dan sebagainya, This is Anfield lah dan sebagainya, kata fatigue dah mula memainkan peranan. Even Klopp kata benda tu. Cerita pasal Klopp koyak, sabar. Kita cerita kejap lagi pasal Klopp koyak dengan wartawan daripada Skandinavia tu. Tapi kau rasa pasal fatigue ke? Kau rasa ada unsur-unsur fatigue tak? Aku tak nafikan, memang diorang dah banyak bermain perlawanan demi perlawanan. Tapi dalam game ni, one off game seperti ini, kau rasakan fatigue memainkan peranan? Sebab Klopp kata bila dah masuk extra time itulah yang dia nampak tim dia benar-benar dah sampai limit lah, orang kata. Dia boleh jadi juga sebab kita kena ingat diorang main Europa League. And kalau dikira sejak daripada main final Carabao Cup tu sampailah ke sekarang, memang diorang akan jadi lagi banyak game daripada MU lah. Betul. Tapi still game ni satu game yang sebenarnya kalau kita kira penat macam mana pun tolak tepi. Betul. Tolak tepi. Amat puasa. Because this is Man United versus Liverpool. It's a game yang sangat besar. Betul. Benda macam tu dia lagi besar daripada derby lah boleh dikatakan. Kan? So nak tak nak sepatutnya ada motivasi tambahan lah. Sebab kau satu mungkin tak tahulah kalau Liverpool ada terfikir yang kita dah 103 tahun tak silap tak menang dekat Old Trafford FA Cup. One player yang aku nak sentuh, Wan, Marcus Rashford. Sejak dia buat interview yang meluahkan perasaan, dia sanggah semua media, kata komitmen aku kau jangan persoalkan apa jadah apa semua. Dia perform baik. Kita kena akui benda tu sebab walaupun dia ada miss satu peluang untuk United menang dalam 90 minit, tak silap aku dalam minit ke-94 yang dia slide bola Sasa last of the game. Miss of the game. Last kick of the game. Tapi kalau Rashford yang terdahulu, kau dah nampak Rashford tu dah mula macam down lah. Tapi Rashford ni bangkit balik untuk skor gol penyamaan untuk bagi 3 sama tak silap aku kan. So, adakah ini turning point untuk Rashford kau rasa dalam season yang dikatakan hamba untuk Rashford punya level daripada last season? Aku berharaplah ini jadi turning point kepada dia. Sebab still, yalah kalau kau tengok pun dekat mana-mana social media pun ramai lagi masih tak puas hati dengan Rashford punya performance selain daripada gol penyamaan tu. Tapi in overall dia masih lagi tak sampai tahap dia. Tak macam mana dia kena track down, dia tak track. Faham? Dia tak kan. So maksud kau semua benda-benda yang tak berkait dengan attacking lah. Maksud kau work rate dia secara keseluruhan. Kita ada Arvin daripada Johor, fan Man United. Kita nak tahu juga pendapat fan-fan BDB dan juga fan bola dekat luar sana. Arvin, apa khabar Arvin? Vin? Hello. Okay, baru dengar suara kau. Vin, boleh share sikit kau punya pendapat tentang perlawanan Man United dan Liverpool? Did you expect yang Man United akan menang game tu? I expect menang lah sebab memang diorang memang kena menang malam tu sebab musim ni memang MU dah memang main teruk. So game tu adalah macam penyelamat lah untuk musim ni. So kalau memang kalah tu memang macam
player ni memang tak ada nak macam niat nak untuk main, untuk manager ni memang tak ada macam niat untuk menang apa-apa lah. So like they don't have the passion lah untuk club ni. So game semalam tu it's a must win for United lah. Okey, so apa maksudnya untuk United selepas ini? Sebab aku tengok ramai fan United yang meraikan seolah-olah dah ada trofi yang dimenangi. Bukan nak kata salah untuk meraikan, jangan salah faham. Aku bukan polis perayaan gol atau polis perayaan, tak. Tapi nampak celebration tu seolah-olah satu turning point dalam season korang. Adakah korang rasa korang sekarang ni tiba-tiba ada chance untuk top 4 ataupun korang rasa ada chance untuk menang FA Cup? I rasa ini bukan turning point sebab setiap kali MU menang tu, sebab kita tengok time diorang menang lawan Brentford tu, every time kita menang macam ni, selalu ada fans cakap, okay, this is turning point. And then minggu yang seterusnya, MU back to normal. Betul. I tak nak macam overrate this win lah, but overall memang I happy dengan result dia. Tapi I tak overjoy lah with the result. I nak benda ni continue. I nak tengok benda ni consistent every week. I tak nak macam this week sebab kita lawan Liverpool, FA Cup nak menang, kita menang and then next week lawan Brentford main macam kalah 4-0 ke macam tu. I tak nak benda tu. Jangan Ivan Toney hat-trick pula kan. Kan? Aku faham maksud kau Arvin sebab yelah benda ni kerap berlaku. Aku ingat awal season ni pun ada kalahkan Chelsea 4-1 dekat Old Trafford apa semua, tapi benda tu tak orang kata tak galvanize Man United. So, Arvin, even last time pun diorang menang lawan Aston Villa, semua orang cakap this is turning point. And then the following week kalah dengan Fulham 2-1. Faham. I tak nak macam tu, betul tu. Arvin, steady lah. Kau suara macam turu pun ada tak? Tak tahulah kau turu ke kau Arvin yang mana? Turu tu Ten Hag out. I still Ten Hag him. Oh, bukan turu tu Viva Ronaldo. I'm still Ten Hag him. Sebab I nak tengok macam mana Ten perform under Ineos. I nak Ten Hag to see Ten Hag whether capable to perform under proper structure lah. Alright. Arvin, thank you so much. Jangan serik layan BDB. Kita ada one last question lah sebelum kita break. Klopp punya reaction lepas game. Yang dia marah, dia maki, dia kata wartawan tu tak fit lah untuk tanya soalan. Tak tahulah dia kata dia tak fit untuk tanya soalan ataupun kau tak fit dari segi fizikal, aku tak pastilah. Tapi Klopp koyak sebab mungkin dia kena buat 8-9 interview lepas game. Pendapat kau, sebab ramai yang kata Klopp ni media punya darling, kesayangan bila dia tengah menang. Kan? Tapi sebab yelah jarang Liverpool kalah season ni kan. Tapi bila kalah kau nampak benda yang sebenar-benarnya berlaku ataupun karakter yang sebenar mungkin. Mungkin dia lebih beremosi sebab yalah ini last season dia. So kalau boleh yalah dengan fan Liverpool pun duk cakap quadruple. Mungkin dia nak juga kena pula kau kalah lawan MU. Kau terkeluar daripada saingan piala kerana kalah lawan MU. So dia sting lebih sikit. So mungkin sebab itulah yang buatkan dia lebih emosi dan at the same time aku rasa mungkin untuk dia protect player dia, so biar semua fokus kat dia je. MU yang struggle pula tu musim ni. Betul. Kan? Itu yang mungkin lebih pedih untuk Jurgen Klopp. Okay guys, kita kena tutup topik ni sebab selepas ini segala-galanya tentang isu England selection, player-player yang masuk, player yang tak masuk, apa yang Southgate cakap pasal Ben White, semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama kami Berbulu dengan Ben. Tak sah kalau ada England selection, aku tak sentuh. Bukan sebab aku fan England semata-mata, sebab drama yang menyelubungi setiap kali England keluar selection ialah melibatkan Southgate, anak emas, macam-macam topik. Sekarang ni player dah start reject, call up dan sebagainya. Lagi-lagi dengan Euro nak dekat, apa semua kan. So, terlebih dahulu aku rasa mungkin kita kongsikan dululah 25 man squad England setakat ni, dan ada dua nama baru yang tak pernah disenaraikan sebelum ini, iaitu Jared Branthwaite dari Everton, antara defender terpantas, left-footed centre back, which is something yang England tak ramai. So dia memang antara player yang menyelah musim ni on merit, kata Gareth Southgate. Begitu juga dengan Anthony Gordon yang mempunyai keupayaan untuk track back, work rate, benda yang kau baru cerita Rashford tak ada, Izwan, ada dekat Anthony Gordon. So dia disenaraikan sebagai option juga. Walaupun kita tak tahulah diorang akan select untuk Euro nanti atau tidak. Tapi 25 orang ni, kau kena faham juga, tak adanya Kieran Trippier, tak ada Jack Grealish, tak ada Trent, tak ada Mark Gahey, Reece James, Luke Shaw, semuanya injured. So diorang mungkin akan kembali hujung-hujung season ni dan mungkin akan ada sedikit perubahan macam tu. Tapi menarik untuk melihat nama seperti Ivan Toney kembali, Oli Watkins, Calvin Phillips kena drop. Tapi ni masalah aku. Bila aku sentuh tentang topik England ni kan,
kali ni tak sekontroversi sangat sebab dia banyak petik budak muka-muka baru masuk. Lepas tu kau nampak ada Oli Watkins, ada Kelvin, ada Ivan Toney semua masuk balik. Tapi bila aku tengok tak ada nama Fikayo Tomori, tak ada nama Ruben Loftus-Cheek yang tengah boleh katakan elok dengan Milan, second place dekat Serie A sekarang. And dia pernah berkata dekat Calvin Phillips, masa Calvin Phillips ada option antara West Ham dengan Juventus pada Januari yang lalu, mana satu dia nak pilih untuk pergi on loan daripada Man City, dia pilih West Ham sebab salah satu faktornya Gareth Southgate kata lebih baik kau stay dekat England sebab ini adalah liga paling kompetitif di dunia berbanding liga luar Eropah yang lain. So dia stay, tapi salah dia tak perform. Tapi player macam Jordan Henderson yang dah pergi Saudi, lepas tu pindah pergi Ajax pula kena lauk itu dengan Brighton ke siapa tak salah aku. Dalam Aston Villa. Dengan Aston Villa dalam Conference League, Jordan Henderson boleh masuk lagi dalam squad. Okey, aku faham bab leadership apa semua, tapi takkanlah dia seorang je leader dalam tim tu. Banyak je leader dalam pasukan England tu. Kenapa sampai betul benda yang aku pening? Adakah isu anak emas ni masih lagi real? Ataupun aku rasa ada meritnya? Satu benda tentang Jordan Henderson ni. Dia adalah manager dalam padang tau. Orang manager kat tepi padang kan. Faham. Tapi dia adalah manager, kalau kita tengok Liverpool dulu, players akan dengar, even Salah, Mane akan tanya Jordan Henderson, kau nak aku duduk mana? Okey, kau nak aku ni kat mana? Semua. So ini mungkinlah antara kelebihan yang ada pada fair. Tapi tak ada macam dia Jordan Henderson. Macam kacau juga. Pada aku sebab ialah England pun ramai sebenarnya player midfielder yang baik, yang boleh. Itulah maksud aku. Tapi dia ni macam gel untuk macam gam lah untuk aku tak rasa dia akan pakai first 11. Aku tak rasa benda tu akan berlaku. Dalam squad England Wan, yang kau dah kurang number 6. Number 8 pun sebenarnya tak ramai dalam squad England ni. Foden kau boleh kata boleh main peranan, tapi dia lebih kepada number 10. Kau tengok midfield England ni, sebenarnya ada 5 je yang disenaraikan. Bellingham, Conor Gallagher, Henderson, Maddison dengan Declan Rice. Okey, sebab Maddison boleh main right-sided 8. Kenapa tak ada talent yang tengah meningkat naik macam Kobbie Mainoo? Kobbie Mainoo tu ibarat one man midfield lah dekat Man United sekarang. So bagi aku, itu je dah cukup sebenarnya bagi aku untuk nama seperti Kobbie Mainoo ni disenaraikan dalam squad ataupun bagi dia peluang untuk buktikan diri dia. Sebab even semalam kita nampak macam mana dia perform. Ada beberapa movement close ball control dengan kaki dia, yang dribbling dia yang aku tak sangka pada level yang sangat tinggi macam tu. Why not kau bagi satu wild card pick dalam squad England ni? Aku kalau cakap Kobbie Mainoo nanti orang kata bias sebab MU kan. Tak, aku yang cakap. Aku bukan Man United fan dan cakap pasal aku bukan fan Man United, tapi aku nampak talent dia. Kalau aku menyokong benda tu kan. Tapi ada satu nama yang kalau kita tengok susun masa mungkin tak ada orang cakap sangat, tapi sebenarnya dia pun ada talent tu juga. Bekas pemain MU juga, Angel Gomez. Dia pun perform juga dekat Lille. Tapi pun tak dipanggil. Kemudian kalau macam tadi Wan kata pasal Jordan Henderson boleh jadi gel tu kan. Aku rasa benda tu Declan Rice boleh jadi sekarang. Betul. Itulah aku cakap. Declan Rice bukan nak kata dia seorang je. Mungkin karakter tau. Karakter. Aku maksud aku karakter. Kan? Karakter yang kalau kau tengok kebanyakannya kadang-kadang sebab players apa Hendo tu dah tahu rasa menang trofi maksud kau? Tak, bukan. Maksud aku macam mana nak kata dia kena ada seorang, mungkin dalam pemikiran Southgate, karakter Jordan Henderson tu tak ada dalam player-players yang dipilih. Faham. So dia nak seorang mungkin bukan dalam padang, tapi dalam training ground, dalam bilik persalinan, masa training, dalam bilik persalinan. So benda-benda tu yang diperlukan pada akulah. Pada pandangan akulah. Seorang lagi player yang aku tak terkejut Wan dengan Nizam adalah, macam aku cakap tadi, aku tak terkejut dengan Calvin Phillips. Memang hamba kita semua nampak season ni sejak dia pergi West Ham, kad merah lah, lepas tu silap dia lah punca 2-3 gol masuk. Raheem Sterling satu lagi aku tak surprise sebenarnya. Sebab kalau kau tanya fan Chelsea sendiri, musim ni apa yang fan Chelsea ingat tentang Raheem Sterling ni, dia kerap nak ambil bola daripada Cole Palmer, nak ambil sepakan penalti, contohnya dalam FA Cup tu, dan dia miss tu satu. Seolah-olah kau sepatutnya jadi leader, kau sepatutnya letak bahu kau, letak tangan kau atas bahu dia, cakap good luck, all the best sebagai leader. Tapi ni tak, kau nak curi perhatian, benda tu kau nak ambil perhatian untuk diri kau sendiri. Tu satu lagi, kau highest paid player dalam Chelsea sekarang. 350k lebih kurang macam tu seminggu gaji dia. 350,000 pound gaji dia, dan dia banyak miss chances yang di mana dia bolot. Kalau ingat satu game lawan Wolves tak silap aku, di mana 3 lawan 1 dia memilih untuk go for the shot and miss, sedangkan ada 2 lagi player. So gaya dia tak nampak sebagai seorang leader, satu benda. Adakah kau rasakan itu secara tak langsungnya membuat Southgate
terlepas pandang dia. Sebab dia ni dulu antara anak emas Southgate kat ni. Raheem Sterling ni dulu. So aku terkejut juga bila tak nampak dah berapa kali call up dah ni dah tak ada nama dia dah. Aku rasa memang dia dah buang terus kot. Kira macam, yelah, sekarang aku rasa untuk England dah tak ada masalah bahagian attacking tu. Betul. Dari segi striker, Tapi dari segi left-sided winger. tu tak banyak option sebenarnya Nizam. Sekarang ada Gordon dengan Rashford lah. Yep. Kan? So sebab itulah macam kau dah ada option. Kalau dulu mungkinlah sama ada kau tak ada option ataupun option yang ada terlalu muda. Mungkin masa tu Rashford pun masih muda, Foden pun masih muda, Gordon lagilah masa tu mungkin belum muncul lagi. But now kau dah ada, then kau nampaklah kenapa Sterling dibuang dan dibawa masuk player macam Gordon, macam Rashford ni. That is why aku tertanya juga pasal Henderson tu. Sebab Faham. kalau That's why ini lah. kau dah boleh ada lah, kau dah ada player yang muda. Macam even midfield England tu pun dah ada lambakan juga sekarang. Tak, saya ni kita dah tahu dah Zam. Masa dia dah ambil flight pergi ke Ajax nak tengok Jordan Henderson Kita dah main tahu, semata-mata, kau dah tahu dah dia pergi untuk apa. Padahal one thing, kalau tak silap aku, setelah sekian lama, skuad Belanda kali ni tak ada player daripada Ajax. So Henderson je yang dapat pula pergi ke England. So tapi kalau kau tengok striking force, kita pergi ke striking force England. Sekarang ni aku tengok dia orang kebanyakannya adalah pemain-pemain yang akan berlari tau. Yang berlari. Oli Watkins, kau tengok Oli Watkins. Sebab tu aku tak terkejut Raheem Sterling tak ada, tak apa, tapi Rashford dia bukan hanya kepada seorang target man, tetapi dia orang punya striking force tapi kalau nak target man pun ada juga Harry Kane and Ivan Toney. Ivan Toney. So pada aku kau perlukan seorang midfield yang boleh buka game. Betul, sebab kau akan ada players yang akan bekerja untuk kau. Itu sebabnya teka-teki bagi aku kenapa number 6 yang kau perlukan sangat-sangat dalam tim ni dengan ketiadaan Calvin Phillips sekarang, semua di Declan Rice yang benar-benar main kat situ yang kau boleh trust. Why not try Kobbie Mainoo? Okey, tak apa, kita tengok IG. Apa orang cakap, sebab aku buka topik ni dalam Instagram aku daripada Hakim Wia. Katanya elemen pilih kasih. Mainoo deserve dalam tim. Loftus-Cheek is better than Hendo. Loftus-Cheek kau tengok tak dia perform untuk Milan season ni macam mana. Diorang sejak masuk Europa League pun masih lagi dalam Europa League. So logik mengatakan kau ada player tengah perform pada highest level, tapi kau pilih juga seorang budak daripada Eredivisie yang main untuk tim yang tengah struggle dalam Eredivisie pada musim ni. Kan? Malahan juga dalam Conference League. Kita tengok Alif Hadi katanya ni bukan squad Golden Generation dah ni. Ni Golden Boy Southgate. Aku setuju dengan kenyataan ni. Kan? Anak emas lah Golden Boy. Sebab kau tengok rata-ratanya mungkin dia pilih seorang dua ni nak sedapkan hati. Yang selebihnya dia pilih masih ikut cita rasa dia. Ada satu lagi. Daripada Ahmad Imran katanya selection Southgate selalu tak tepat in term of prestasi semasa. Tapi kali ni kena bagi kredit lah sebab dia ambil player macam Branthwaite, macam Anthony Gordon, dia bawa masuk balik Ivan Toney, Oli Watkins ada dalam squad. So, kesimpulannya kau rasakan berdasarkan player-player yang ada sebab talent ramai. Okay. Walaupun Southgate ada unsur pilih kasih dan sebagainya, kau still rasakan England ada chance untuk menang Euro dengan player-player ni? Cakap secara jujur sebelum kita tutup topik ni. Tak kot. Tak Tak kot. Takkan menang Euro Susah. Wow. Okey, tak apa. Aku pun macam tak confident sebab Southgate. Kan? Sebab Southgate. Okey, sebelum kita nak start topik debat ni sebab mungkin mereka berdua ada pendapat yang berbeza. Kita nak tengok dulu klip ni berkaitan dengan kenyataan Southgate tentang Ben White. And then you've got Ben White, who's playing really well for the team that are leading the Premier League right now, and he's still not getting his place. I know it's a difficult situation, but is he available for selection for England at the moment? No, look, it's absolutely the question you should ask because clearly on form, I can't sit here and say he doesn't deserve to be in. John McDermott had a call from Edu last week to say that Ben didn't want to be considered for England squads at this time. For me, that's a great shame. He's a player I really like. He's a player that we took to the Euros when he was at Brighton, a player that we took to the World Cup. I spoke to him post-Qatar because I was keen to pick him, and there was clearly reticence on his side. I don't know fully why that is, but I have to respect that.
Just to follow up on that, Gareth, if he was to make himself available, is the door closed? Is it still open for him to make the Euro squad? 100% just said, I want that door wide open. He would be in this squad, but he's not available to us, and so I have to focus on those that can help us. Aku bukan nak jadi pencetus teori konspirasi, tetapi apa yang kita tahu setakat ni adalah dia dapat panggilan daripada Edu mengatakan Ben White tak available. Tapi Southgate sendiri kata dia sembang dengan Ben White selepas Qatar 2022. Dia sendiri macam tak berapa nak senang untuk menyertai skuad England selepas ini. Tapi Southgate kata dia respect itu pendapat Ben White sendiri, itu hak peribadi dia lah. Tapi dia kata juga 100% pintu masih terbuka. Walaupun sekarang ni dia kata dia tak available dan sebagainya, tak ada isu antara dia dengan Ben White, tak ada juga isu dengan Steve Holland yang dilaporkan oleh Athletic yang bagi aku antara sumber media yang paling dipercayai Athletic tapi dia nafikan isu masalah Steve Holland dengan Ben White yang dikatakan ada perbalahan dan sebagainya. Ni masalah aku dengan isu ni. Setahu aku daripada apa yang aku tahu tentang National Call-Up England ni, diorang semua akan dapat panggilan secara peribadi daripada FA. Aku rasa Southgate sendiri pun akan contact. So, untuk Ben White tidak sendirinya menjawab Southgate ataupun tunggu panggilan Southgate tu kau bagi tahu direct, bagi aku kat situ dah macam hilang respect sikit Sebab kau guna Edu nak buat kerja kotor kau. Kau faham tak maksud aku? Faham. Bukan aku nak menyindir Ben White, jangan salah faham. Dia seorang yang player yang cun gila, season ni perform untuk Arsenal. Arsenal pun buat damage limitation, nampak PR punya game Arsenal lepas dia dah tahu Southgate akan buat statement tu, terus keluar video yang tular dekat media sosial sekarang ni tentang macam mana sebab Ben White sign kontrak baru dengan Arsenal sekarang kan. Terus keluar video tu mengatakan tentang macam mana eloknya Ben White ni sebagai seorang warrior lah, seorang leader dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni keluar adalah PR stunt untuk mengurangkan damage sebab apa yang terjadi dengan England ni. Tapi pendapat kau, bila seorang player tak bersemuka direct ataupun kau tak gentle nak sembang terus dengan Southgate, I'm sorry, I tak nak join sebab I dah masak, asyik kena backup je. Aku bukan first choice right back ke apa. Whatever lah reason ni, kita tak tahu kan. Tapi kenapa tak ada perbualan direct? Kenapa kena guna Edu? Aku satu je. Aku mungkin cara aku tengok bola kadang guna emosi juga. So especially bila berkaitan dengan negara ni. Bila kau dapat panggilan, ini bukan setakat dapat panggilan, ini sebelum dapat panggilan kau dah reject. Aku tak tahu nak cakap kau punya patriotism tu macam mana. Aku setuju 100%. Ibarat kau tolak peluang untuk pergi berperang demi negara. Yep. So tu yang buat aku rasa macam sayang sebab yelah macam kau kata hilang sikit respect sebab kau tolak untuk bermain dengan negara kau. Betul. Second, kalau tengok pada senarai call-up tu pun kau ada chance nak main. Itu ada. Sebab sekarang ni kalau ikut pada line up tu, yang betul-betul natural position yang akan bersaing dengan Ben White ni adalah Kyle Walker. Betul. Yelah mungkin Joe Gomez main dekat right back John juga. Stone bukan right back sebenar. Even John Stone pun dah naik pergi midfield lah dengan City. Mungkin Konsa pun walaupun dia pernah main right back tapi lebih kepada centre back. So depan kau hanya ada Kyle Walker saja. Kenapa kau give up sekarang? So itu menunjukkan macam kau tak respect dia lah. merajuk ke, dia manja. Mungkin ada isu yang kita tak tahu ni, Izam. Nah, itulah. Belakang tabir yang Southgate nafikan, tapi mungkin benar ada perbalahan antara dia dengan Steve Holland ke, dengan siapa-siapa pihak ke, julatihan ke. Tapi inilah masalah aku. Aku tak faham logik kenapa dia tak boleh, kenapa dia nak kena guna Edu. Kenapa dia tak boleh jawab je? Sebab setahu aku, setiap satu player akan dihubungi oleh FA itu sendiri, oleh Southgate sendiri. Sama ada kau dapat atau tak dapat. Even Southgate kata, Calvin Phillips tak dapat pun, dia call, dia bagi tahu kenapa kau tak dapat. Apa maksud aku? Faham? So kat situ pun dah ada macam something wrong somewhere. Kan? Bukan nak kata teori konspirasi ke apalah. Kan? Tak tahulah sama ada dia tak suka dengan Southgate ke apa. Tapi aku rasa ada unsur-unsur frust. Okey, dari segi dia kecewa, 2 tournament besar yang dia berada dalam skuad, Euro dengan World Cup, dia langsung tak dapat main even 1 minit pun. Okey lah. Tapi dia berhak untuk, aku rasa macam kalau kau ingat balik, ada setengah-setengah players dia tak gemar dengan keadaan dalam national team. So maknanya kau setuju dengan fan Arsenal lah. Rata-rata fan Arsenal, sentimen dia orang Wan is sebab Southgate pun ada favoritism, so aku malah nak main untuk manager ni. Mungkin dia malah nak main bawah Southgate. Mungkin. Tapi kalau yalah, sebab aku ambil contoh macam mungkin tak sama contoh yang aku akan bagi, tapi kita contoh Paul Scholes. Paul Scholes dah main lebih daripada 60 caps dengan England waktu tu
So 2004 tiba-tiba dia retire. Okay, dia announce retirement dan dikabarkan apa yang kenapa dia ambil jalan tu sebab dia sepanjang dia main England bawa 3 coach kalau aku tak silap dengan 4 tournament besar. Yep. Dia tak dapat feel position yang game yang dia nak. Cara dia tak dapat bermain cara dia. Betul. Okey. So dia ambil keputusan untuk retire. Betul. Padahal Aku dia tengah notice perform ramai good. player-player dulu zaman 90s, early 2000, even Shearer tak silap aku, dia retire dulu daripada international football. Lepas tu baru dia still main untuk klub ni. Tapi dia retire dulu international football sebab dia dah tak larat. Sebab ni biasanya kau dah dalam usia 33, 34 yang dah hujung-hujung career tapi kau lah. School bukan tak larat. Betul. School dia sebab dia tak enjoy. Masa Dia rasa tu sebab 31 lagi. ya, sebab dia rasa sebab waktu tu dekat situ pun ada Lampard, ada Gerrard. Masa generasi emas England yang terdahulu lah. Kan. So dia rasa macam dia tak enjoy the game bila dia main national team. So mungkinlah benda yang sama berlaku kepada Ben White. Ben White, one thing kita tahu pasal karakter dia sebab ini fan Arsenal ada banyak kongsi dengan aku juga dan aku sendiri tahulah sebab aku ada ambil tahu juga tentang Arsenal dan Ben White. Ben White ni seorang individu yang tak suka tengok bola sepak di waktu lapang dia. Dia lebih berminat untuk melakukan benda-benda di luar bola sepak dengan girlfriend dia, dengan family ataupun dengan kawan-kawan dia. Bola sepak tak ada dalam ruang minda dia sebab dia kata bila dia ke Arsenal dekat Coney, training ground apa semua 100% intensity, full training. Mengambil lebih banyak masa dia daripada time free dia, betul? So adakah mungkin itu unsur juga yang faktor di mana sekarang ni Arsenal tengah kejar title ni, kan? Tengah kejar UCL ni. Kau ada 2 bulan yang paling busy lah, kan? Dia dah baru balik Dubai tu apa semua. Ni kau nak pergi lagi 10 hari dengan Camp England, tak tentu kau main atau tidak. Mungkin itu bermain dalam fikiran dia kali ni. Dia mungkin jugalah sebab aku rasa player macam ni dia ada ego juga. Macam tadi Wan dah cakap pasal Paul Scholes. Even sebelum Michael Carrick pun pernah pull out sebab dah asyik duduk kat bench, tak main kan. Rasa diorang ni ada, especially yang jenis dekat club starter, bila main dekat England jadi sub. So semua rasa macam tak best lah. Tak, tapi tu dah larilah unsur kau bertarung nyawa demi negara. Sebab kau pergi bukan dengan niat yang kau wajib main. Kau pergi niat untuk digunakan dalam apa jua kapasiti. Dia simple je. Pada aku lah. Kalau aku jadi Gareth Southgate, kau tak nak main, dia asyik. Tu lah, aku pelik pada kenapa aku dia kata kan? pintu. Kenapa pintu masih terbuka, tutup terus pintu tu. Kan, sebab aku rasa masih Southgate cuba lagi bukan berlembut in term of berdepan dengan media. Betul. Tetapi aku rasa Southgate pun dah tutup pintu dah sebenarnya untuk dia. Pada akulah. Atau mungkin dia rasa kalau let's say dia tutup pintu, Kyle Walker dah tak ada option. Mungkin sebab tu dia cuba berlembut lagi. Dia cubalah, dia dah masih lagi aku rasa mencari mungkin jalan kalau selamat. aku dengar story yang berbeza, contoh macam Ben White dah call I, mungkin Southgate dalam interview tu kata Ben White actually dah call I secara peribadi, dia dah luahkan sebab-sebab tertentu yang I tak boleh nak share, tapi dia dah bagi tahu I secara peribadi dia tak boleh nak join England atas sebab-sebab peribadi. Okey, itu aku faham. Itu mungkin aku still boleh respect Ben White sebab dia slow talk direct dengan jurulatih England. Ini dia pun guna edu buat kerja kotor dia. Apa dah, kan? Tak, mungkin itu dah menunjukkan yang dia memang tak berminat. Kan? Aku rasa mungkin selagi Southgate tapi professional courtesy, faham tak? Perkataan professional courtesy ni, kalau orang tak faham Google benda tu. Professional courtesy ni adalah something yang sangat penting dalam dunia bola sepak ni. Sebab Southgate is a professional manager, kau professional player. Kau kena bagilah courtesy tu as a professional. Betul. Tak? I mean, tak setuju dengan Kau aku? kena man up sikit lah. Kau berani sebab kau yang buat decision tu. Tak tahulah kalau orang lain yang buat decision kan. Mungkin sebenarnya orang lain suruh ni teori konspirasi luar jadi kan. Mungkin ada yang cakap tak payah main lah, nanti kita nak kejar. Kita nak Norwich City ni. Okey. Ni last lah. Wan, kesimpulan kau apa? Dia ego, dia berhak atau apa? Apa kesimpulan kau? Kata putus kau manage cerita. Okey, kalau aku dia berhak dan jangan koyak bila next pintu untuk kau national team tertutup. Okey. Itu je. Nizam? Aku rasa dia kurang patriotik. Nice. Aku nak bagi siapa ni? Dua-dua macam menang ni. Debat ni. Sebab aku setuju dengan dua-dua macam ni. Kita tengok result England nanti lah. Kita tahu siapa menang. Okeylah, trofi dikerat dua untuk Tapi dia lawan dikongsi. Brazil Tak masalah lama lagi kita akan buat trofi dalam BDB dalam ni. keadaan yang
Okey guys, nak ingatkan korang sebab kita dekat Astro Arena dia ada macam-macam yang kita bagi kat korang. Termasuklah J-League. Itu kan aku cover masa Lokman Hakim Syamsuddin perform untuk YSCC Yokohama. Bertemu dengan Matsu. Macam aku dah lupa dah. Matsu je aku ingat. Yamaga belakang dia. So kali ni FC Rukyu akan bertemu dengan YSCC Yokohama di mana kick off ni jam 2 petang. Aiman Rosizam adalah komentator anda, 802 dan juga Astro Go. Jangan lupa khas untuk penonton-penonton yang minat J-League sebab ini J-League 3 untuk pengetahuan semua, bukan J-League 1 J-League 3, tapi percayalah kualiti J-League 3 aku simpan kat situ je, aku tak nak menyindir mana-mana liga yang lain. PJ3 power. Okay guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, fokus kita akan terarah kepada Harimau Melaya, persiapan kita untuk Oman. Jangan ke mana-mana. Angan-angan, cita-cita dan mimpi Malaysia untuk ke Piala Dunia yang sedang diketuai oleh barisan pemain Harimau Melaya. Cuba lepas ke belakang Rashid. Arif Aiman, tolakan untuk Faisal Alam. Terlepas pula satu lagi peluang keemasan. Satu ancaman, rebatan diselamatkan. Peluang kedua untuk Malaysia. Lock in the box. Peluang di sini untuk Malaysia dan final. Papua 3. Malaysia di depan. Kemenangan yang cukup bermakna dalam perjalanan kita untuk ke World Cup. Aku takkan lupa ulasan Azwar waktu tu. Lock in the box, yo! Masa dia skor lawan Taipei kan. Tapi skuad Harimau Melaya ni lah gambarannya. Selepas last game kompetitif kita dengan Korea Selatan, kita menang 5-1 dengan Nepal, kita semua tahu. Tapi ada makeshift juga yang berlaku dalam skuad 24 pemain yang disenaraikan ni. So aku nak tanya Nizam Archibald dulu. Kau puas hati dengan apa yang kau nampak? Aku puas hati sebab ini the best yang kita ada, dan at the same time kita ada bawa players from under 23. So dia jadi macam satu transition juga. Dia dah prepare siap-siap sebab kita tahu kalau kita layak ke piala, sama ada Piala Dunia atau Piala Asia tu, ramai yang tak akan main. So ini yang budak-budak yang akan main nanti. Jadi untuk perlawanan bertemu Oman, dari segi line up yang ada sama macam Piala Asia, aku puas hati. And dengan pada masa yang sama, sebab kita bawa masuk player muda juga, yang boleh compete untuk rebut starting 11 terus. Untuk cover dan pada waktu yang sama sebab diorang dah lama training kan, under Juan Garrido Torres. So diorang lebih bersedia dari segi fizikal. Tapi something yang merisaukan sekarang ni adalah kurangnya minit permainan. Macam kau cakap Wan, itu banyak klub yang tak start diorang punya pre-season tour dan sebagainya. Banyak yang still transition daripada off-season ke pre-season. Even Daniel Ting ada menyebut itu masa Sabah lawan Maikata apa semua kan. So kau ada rasa macam kita, kau bandingkan dengan Oman yang diorang tengah musim Liga masih ada lagi. Liga tengah on sekarang kan? Ya, betul. Satu kerisauan sepatutnya untuk kita. Ya, bila komen international level, dia takkan senang. Dia takkan mudah. Ranking 80 ya, dan lawan Oman. Satu tugas yang sukar sebenarnya untuk Malaysia, dan aku mengharapkan bahawa pergi ke sana untuk away game, kalau kita draw pun satu keputusan yang sangat-sangat positif. Betul, setuju. Okey, and then kita lawan dia dekat Bukit Jalil dengan crowd yang ada, harap membantu players untuk kita collect 3 points. Betul. Okey, kan kalau tak dapat 3 poin pun 2 game lawan Oman ni kita jangan kalah. Seri 2-2 pun jadi. Ya, seri 2-2, and then kita ada lagi satu game lawan Chinese Taipei dan kita ada lawan Kyrgyzstan. Okay, sebab Kyrgyzstan tu agak sukar sebab kita kena main tempat dia. Kyrgyzstan menang dengan Oman. Betul. And then Chinese Taipei kita boleh makan lah dekat home. Sepatutnya on paper Dan Oman pun akan jumpa Kyrgyzstan dekat home. So pada aku kalau kita at least kita kena collect lagi dapat 6 poin. 5-6 poin dah confirm layak terus ke pusingan 5-6 poin. Apa yang kita tahu sekarang, tak ada Matt Davis dilaporkan injured, Junior Elstal dilaporkan injured. Mungkin ada segolongan fan-fan yang toksik akan cakap tak apa, tak ada hal sebab ni antara player yang banyak buat mistake juga dulu ketika di Piala Asia. Tetapi kau kena faham, Matt Davis adalah antara salah satu leader dalam bilik persalinan tu. Even diluahkan oleh Stuart Wilkin, oleh semualah pemain Harimau Melaya kan. Bila tak ada someone macam tu, satu kehilangan yang besar. Even Junior Elstal dengan pengalaman dia secara physicality dia kan. So
kau rasa big loss untuk Harimau Melaya? Sebab kita dah dengar pasal makeshift Daniel Ting mungkin akan main right back. Bukan left back tapi right back. Yep. Sebab dia ada diberi peranan tu masa lawan Korea Selatan dia main right back. Waktu tu. So, okay. Satu memang Matt Davis, aku rasa dia satu kehilangan yang besar jugalah. Tapi at the same time, satu Daniel Ting pernah main right back dekat Piala Asia lawan Korea Selatan. Azam Azmi pun pernah main right back untuk Kim Panggon. So, dah ada dua orang yang dah standby boleh mengisi tempat tu. Setuju. Untuk Junior Alstal pula mungkin kita akan kehilangan sikit seorang yang ada physicality lah. Sebab kalau tengok pada line up centre back tu mungkin tak ada yang macam dia. Tapi at the same time kau ada player macam Afro, macam Harith Haikal yang aku rasa boleh main tempat tu. Jadi kita dah ada replacement juga untuk kedua-dua posisi tu. Jadi mungkin tak berapa risau sangat selain daripada masalah fitness tu lah. Itu je yang aku macam agak risau. Cuma dari segi call up kali ni masih lagi aku tak dapat players yang aku nak tengok main untuk Malaysia. Hong Wan dan juga Feroz Baharudin. Itu masih lagi teka-teki bagi aku. Dan aku nak sangat tengok Hong Wan dan juga Feroz sebab Hong Wan sangat form last season. Even sama juga dengan Feroz. Cuma Feroz ni kalau kita lihat balik pada last season bila local league dia main. Cuma bila pergi ke Champions League dia jarang-jarang digunakan. Kan? So mungkin dekat situlah antara kriteria yang Panggon lihat, tetapi aku sangat nak tengok dia main untuk national team. Sejauh mana kemampuan dia dan aku rasa dia akan perform dan akan memberi nilai tambah kepada Malaysia terutamanya dekat bahagian pertahanan. Tapi as long as Syamir Kuti ada untuk ni aku rasa kau yakin lega sikit. Tapi itulah kita macam kau cakap lah, kalau boleh kita jangan kalah, kita nak at least keputusan yang seri. Tapi kalau turun dengan mentaliti nak seri susah sebab kita dengar interview Daniel Ting mengatakan aku seram bila aku dengar Daniel Ting punya interview ketika Sabah lawan Melaka sebelum kalah dengan sekarang pun tone dia lebih kurang sama, which is kami tak 100% pre-season. So dari segi fitness, dari segi fizikal belum 100%. Merisaukan. Lepas tu dengan isu-isu pula macam yelah kita banyak tukar wajah-wajah dalam kesebelasan utama tu, kau tak rasa ke itu sesuatu yang merisaukan? Sebab lawan Korea Selatan kita all out. Kita tak fikir kita nak menang, kita nak seri, kita nak apa, tak, sebab kita nothing to lose. Kan mentality dia berbeza masuk ke dalam game ni. Aku rasa sama je macam lawan Korea tu. Mentality dia tak sepatutnya tak ada masalah lah. Satu sebab bukan kita yang tim yang lagi ranking lagi tinggi. So tekanan tu tidak ada. Kemudian pada masa yang sama Oman pun nak mengejar untuk 2 slot teratas tu. Sekarang kita yang paling atas. Dan dia sebagai pasukan yang berada di ranking paling tinggi sepatutnya berada di situ. Jadi tekanan lebih kepada Oman. So dari segi mentality kita, aku rasa apa yang Kim Panggon akan buat adalah dia guna balik apa yang dia buat masa lawan Korea lah. So gunakan itu, jadikan sebagai motivasi, tunjuk okey kita lawan tim lawan Korea pun kita boleh segi. Betul. Sebab aku rasa Batu Asia Cup adalah satu medan yang sangat-sangat baik untuk kita. Sebenarnya pada aku daripada waktu pergi Asia Cup tu aku dah letakkan Asia Cup ni adalah kita punya pre-match untuk kita lawan Oman. Betul. So kita lawan Jordan, kita dah lawan Bahrain dan kita lawan Korea. Dan Jordan dengan Bahrain, aku rasa Jordan Kim Panggon dah realise. Dia sedar apa yang dia silap lawan Jordan dan harap tak ada eksperimen kali ini untuk lawan Oman. Letakkan pemain-pemain yang main macam biasa lah. Ikut formation biasa yang digunakan. Okey, kita ada seorang pemanggil yang merupakan penyokong Harimau Melaya, nama dia Jude dari Semenyih. Apa khabar Jude? Khabar baik pun. Baik Jude. Okey Jude, pendapat kau sendiri tentang selection 1, 24 pemain yang disenaraikan atau 25 pemain yang disenaraikan. Dan juga chances kita untuk mengulangi orang kata performance yang kita lakukan dalam 2 game pertama lawan Kyrgyzstan dengan Chinese Taipei, tapi of course lawan yang lebih sukar, Oman. So pandangan saya kan, kalau 2015 kerajaan laksana GST 6%, kita kalah 6-0. So saya ramal tahun ni SST 8%, kita kalah 8-0. Wish, agak-agak dia. Sebabnya musim ni kita lihat MFL dia buat penukaran jadual di mana jadual kita akan mula April, tapi Februari Mac ada perlawanan kompetitif. Padahal di Liga Oman dia orang sudah main selepas Piala Asia kan, dia dah main 4 permainan liga dan 1 perlawanan cup. So mereka ada 5 permainan dalam liga dia. Tapi kita 0 minit so player memerlukan minit permainan.
baru boleh fit untuk international match kalau tak mentally not prepared. Dan satu lagi saya lihat, biasanya kalau player JDT dipilih akan ada isu minit permainan. Ramai akan compare statistik dengan pasukan lain. Tapi kali ni kan, sebab perlawanan Liga tak mula lagi, so semua pemain di Malaysia tak ada minit permainan. Sebab MFL ni dia nak bantu siapa sebenarnya. Sebab semua tak ada minit permainan dan tiada alasan untuk kita kalau JDT pilih pemain yang banyak lah. So itu pandangan saya. Dan mengenai Oman, kita lihat jurulatih baru dia ialah dari Czech Republic, bekas Euro 2020 punya coach yang develop Patrick Schick menjadi satu striker berbisa. Yes. So bagi saya sebagai pendukung Harimau Melaya, saya takut Malaysia kalah dengan gol yang tinggi lah, sebab kita lawan dengan sebab coach Oman tu yang baru, masa interview dia kata dia punya fokus hanya lawan Malaysia sebab kita 2 perlawanan dengan Malaysia. Okey. Dan juga mengenai pandangan saya 24 pemain tu sebab semua pemain tiada minit permainan dalam Liga dan mengikut prestasi menentang Korea tu saya rasa mereka yang setakat ni bolehlah yang ada pengalaman. Cuma yang seperti host yang pertama kita cakap tu, Pong Wan, Feroz masih tiada dalam radar Harimau Melaya, so kita masih perlukan mereka lah. Mereka pemain yang bagus. Saya rasa Kim Bangun pun dia akan guna pemain yang sedia ada lah. Okey Jud, relax dulu, jangan nangis. Kau dah start nangis, aku risau. Takut. Nampak gaya macam kau lepas geram ni, Jud. Tapi, okey, sorry Jud, sebab masa tak mengizinkan, aku ucap terima kasih sangat sebab komen kau semua sangat-sangat bernas. Tapi masa tak mengizinkan, sampai di sini saja. Kita ucapkan terima kasih kepada Jud. Jangan serik untuk call BDB. Mungkin call lebih awal lah lain kali. Mungkin kita boleh panjangkan sikit komen kau di masa akan datang kan. So, kita nak ingatkan korang semua sebab kita tak cukup masa untuk sambung perbualan ini. Oman lawan Malaysia, 21 Mac, 2 pagi. Akan ada live dekat Astro Arena, Kompleks Sukan Sultan Qaboos di Muscat. Dan kemudian dia selang 5 hari selepas itu, hari Selasa, Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur akan menjadi saksi. Live di Astro Arena, Malaysia lawan Oman 10 malam. Dan kita harapkan kita nak kemenangan lah dekat laman sendiri, berbekalkan 80-90 ribu orang penonton. Tapi itulah, bila sentuh pasal apa yang dia cakap tadi tu, kita kata nak main ikut kalender FIFA. Sekarang bila dah dapat, kita komplain, Jud. Kan? Hai, kau pun satu. Tapi tak apa. Sekarang ni, kita nak tengok dulu kedudukan Liga Fantasi. Berbulu dengan ber. Tapi tengok dulu poin aku. Sebab ini antara minggu yang paling hambar dalam sejarah free hit. Semua guna free hit minggu ni. Dan aku antaranya yang sekadar mendapat. Ni dalam sejarah aku main fantasy, dah 6-8 tahun. Inilah poin paling rendah dalam mana-mana minggu. Tak ada satu pun player dekat situ yang bagi aku sama ada gol atau assist atau clean sheet atau save point. Ini pakai free hit ni? Pakai free hit bro. 15 point bro. Sedih pun. Memang sedih gila. Tapi semua rata-ratanya memang collect point macam ni lah. This week memang low scoring week. Tak silap aku purata point pun 12 je. Ya, betul. Untuk minggu ni kan. Total point aku 1731 dalam lingkungan 200,000 di dunia daripada 10 juta orang. So still okay. Dalam target aku top 100k. So aku ada chip wildcard aku dengan bench boost aku lagi untuk digunakan untuk last 8-9 game week yang tinggal. So this week ni kita lupakan sebab semua player ni tak silap aku tak ada dah lepas ni. Cuma Son aku rasa aku ada dengan yalah Son je lah yang aku simpan daripada semua ni. Yang lain semua ni bukan player aku. Son, Watkins, itu saja player aku. Dengan Pedro Porro, yes, dengan Doughty. So semua ni 4 ni je lah yang akan ada dalam tim aku sebab ni free hit kan. So bukan tim asal aku. Next kita tengok point Nizam Archibald. Minggu ni macam mana? 13! Aku ingat takkan ada lagi tengok 13 tu, kau tengok berapa je yang main? Hina aku nampak. Kau semua main tau 15. Kau 7 orang main 13 point. 1, 2, 3, itulah. 6, bukan 7, 6 orang je main. Itulah, kadang-kadang blank game week ni apabila cuma ada 4 perlawanan yang berlangsung, kau tak payah pressure sebenarnya untuk ada 11 player. Dan inilah terjawabnya pada minggu ini bila low scoring game week. Kau tak payah risau kena ada 11 player, 10 player, 9 player pun kadang-kadang dah cukup. Dah aku hampir-hampir nak buat benda tu sebenarnya. Cuma last minute aku tekan butang free hit tu sebab aku tukar perancangan chip strategi aku. So that's why aku pilih untuk free hit lah. So ni point aku dan Nizam Archibald memang hamba pada minggu ni. Aku rasa korang pun lebih kurang sama je. Aku ada 5 player je yang main Ben. Kau ada berapa player? Tapi dapat 9. Kau ada 5 je main. Dapat 9 point. Kira okey lah. Tapi masalah aku pula, aku dah direhatkan oleh tim aku. Tim kau rehatkan kau Ada player manager ke apa sekarang? Football God masih di atas. Zahid Zahri tanya,
1885 per 31 point leading tu jauh tu. Joe Lipas, Amir Zohairi, Sean Tam, Wenger Zipper, antara yang memang duduk top 10, top 3 tu paling kerap lah kan. Aku tengok Sean Tam tu. Amirul Ashraf, Hakim Sharin, Hazim Sezali, Wan Shazwan, Eliano Rossi, Adam Budiman. Ni dalam Elite 50. Grup aku di mana aku dalam grup Elite 50 Fantasy Managers kat Malaysia ni. Mamat ni antara yang top manager lah. Dengkil FC ni selalu dalam, memang tiap musim dia antara top performer lah. Pep Guardiola, Ipan Daniel, 1819. Jauh juga nak kejar kalau diikutkan sekarang ni pengurutan poin 173 lebih aku kan. Tapi masih realistik. Bukan nak kejar top 10 ni, tapi untuk sasaran aku sendiri. Sebab aku every season aku meletakkan sasaran aku top 100k ataupun top 50k. Top 50k musim ni macam susah sebab last season aku top 50k. This season nak letakkan top 100k lah. Kan minimum. Tapi nak ingatkan masih ada 2 minggu, jangan buat transfer dulu sebab sekarang ni international week. Takut player injured, kau pergi beli siap-siap sekarang, nanti bila player dalam team kau injured, kau nak pakai transfer apa, kau kena -4, -8. Benar. So elakkan guna transfer awal sebab ramai player England yang kena call up, yang ada dalam tim kau, tim aku. Ramai even player-player macam Brazil apa semua call up dan sebagainya. Apa dia bro? Semua dipanggil. So exactly. Kalau awal-awal nanti injured. So that's why minggu ni tak banyak lah kita nak sembang. So Wan, terima kasih. Cuma tak dapat cerita Jordan Korea kau ni kan. Tak dapat cerita. Tu pun kau nak cerita cakap pasal Kobe Mainu tadi. Kata kau nak sangat di England kan. Kau nak sangat di England kan. Aku baru dapat ni yang aku baca Gareth Southgate panggil dia. Steady lah. Dia dengar kita. Gareth Southgate dengar seruan aku nak panggil Kobe Mainu. Dia tengok live ni. Terima kasih Nizam Macibol. Terima kasih kepada anda semua. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar peminat bola sepak. Macam korang dah, siapa kata kita tak ada hak untuk bincangkan dan sembang bola sepak? Korang ada hak dekat sini. This is BDB. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.